Tidak ada suatu ibadah khusus, cuma digalakkan pada malam ini banyakkan beramal, banyakkan solat, banyakkan zikrullah, banyakkan ingat mengingati. Kalau ada kuliah, kita kuliah dan sebagainya lah. Okey, banyakkan baca Quran. Okey, kerana pada malam ini pintu langit dibuka. Okey, istajab doa kita insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita akan menyambung semula perbincangan kita dalam kitab Risalatut Tauhid, iaitu pada sifat yang ke-8, iaitu al-iradah. Banyak pula iaitunya. Sifat yang ke-8 al-iradah. Artinya menghendaki, yakni menentukan segala mungkin tentang adanya atau tiadanya. Hakikatnya ialah sifat yang qadim lagi azali, sabit berdiri pada zat Tuhan. Dengan dia menentukan segala perkara yang harus atau setengah yang harus atas mungkin. Ialah jua yang memperbuat apa yang dikehendakinya pada tiap-tiap sesuatu, maka tiada boleh nyata sesuatu perbuatan yang tiada daripada pilihan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat yang ke-8 ialah iradah. Apa makna iradah? Menghendaki ataupun mengingini, yakni menentukan sekalian mungkin tentang adanya atau tiadanya. Mungkin ini perkara yang harus asalnya. Mungkin makna lain ialah kejadian-kejadian ataupun ketentuan-ketentuan. Itu maksud mungkin. Mungkin ada 4 jenis. Mungkin ada 4 jenis. Ingat lagi entah tak? Ingatlah rasa-rasanya saya ada sebut dulu. Mungkin ada 4. Ingat lagi Imam Maneh? Okay, tak apa. Tak ingat pun tak apa. Saya tak tanya sorang-sorang. Ini bukan kat kelas. Okay, mungkin ada 4. Yang pertama mungkin maujud. Ingat kan? Mungkin maujud. Benda yang sedang ada. Kejadian yang sedang berlaku. Yang kedua mungkin ma'dum ba'dal maujud. Benda yang dah tak ada. Dulunya ada. Yang ketiga mungkin sayujad. Benda yang akan ada. Yang keempat mungkin lam yujad fi ilmillah, benda yang tidak akan diadakan pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Okey, benda maujud, benda yang ada sekarang lah kita. Benda yang makdum ba'dal maujud hang tua. Dulu ada, sekarang dah tak ada dah. Okey, benda sayujad akan datang. Okey, benda yang akan datang yang kita tak tahu apa yang akan berlaku. Okey, mungkin lam yujad, benda yang tidak akan ada, iaitu sesuatu yang mustahil hakiki. Mustahil hakiki iaitu benda yang tidak boleh ada. Mustahil kalau dia ada. Contohnya seperti Tuhan mempunyai anak, itu mustahil hakiki. Itu yang muhib khawli, itu diharamkan ajarannya kerana dia kata harus Tuhan mempunyai anak. Kerana Tuhan itu berkuasa mengadakan ataupun mentiadakan. Jadi harus, kalau Tuhan mahu ada anak, harus Tuhan ada anak. Khata' salah. Sesuatu yang melemahkan Tuhan, sesuatu yang mencacatkan martabat Tuhan, sesuatu yang mendatangi kekurangan atas martabat Tuhan, hukumnya adalah mustahil. Hukumnya adalah mustahil. Dia kata harus, jika Tuhan mau duduk di belakang nyamuk sekalipun, khata' salah. Itu bukan harus. Itu mustahil. Sesuatu yang melemahkan Tuhan, yang tidak layak bagi Tuhan, itu bukan harus, hukumnya adalah mustahil. Okey, hukumnya mustahil. Ataupun sesuatu yang menyerupai Tuhan. Okey, sama ada zatnya, sifatnya ataupun perbuatannya, hukumnya juga adalah mustahil. Lam yujad fi ilmillah, tidak akan wujud pada ilmu Tuhan. Okey, habis itu mungkin namanya kejadian-kejadian. Asal kejadian ini harus yang 3 tu. Maujud, ma'dum, sayujad. Asalnya harus. Boleh ada dan boleh tiada. Boleh ada dan boleh tiada. Kemudian apabila ditakluk oleh iradah Tuhan,
apabila datang kehendak Tuhan atas sesuatu itu untuk mengadakannya, maka wajiblah ia menerima ada. Kalau datang kehendak Tuhan, takluk Tuhan pada sesuatu itu untuk tidak diadakan, maka mustahillah akan adanya. Wajib dan mustahil di sini adalah wajib dan mustahil aradi, yakni wajib dan mustahil yang mendatang. Asalnya harus. Bila ditentukan oleh Tuhan untuk ada, maka ia wajib ada. Kerana innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Tuhan menghendaki sesuatu, apabila dia kata jadi, maka jadilah ia. Faham? Jadi kehendak Tuhan jadi. Kalau Tuhan kata mahu, maka jadilah ia, kerana kuasa Tuhan itu taksir, memberi bekas. Apa yang diingini, maka jadilah sebagaimana yang diinginkan. Okey, itu dia. Asalnya harus. Ditakluk oleh iradah, maka ianya menjadi wajib ada. Ditakluk oleh iradah tidak mahu diadakan, maka mustahillah ia ada. Dan sifat ini duduk pada zat Allah Subhanahu wa taala. Menentukan segala perkara yang harus. Perkara yang harus iaitu dua yang berlawanan, ada dan tiada. Itu dua yang berlawanan. Bila ditetapkan ada, maka hilanglah tiada. Bila ditetapkan tiada, maka hilanglah adanya. Okey, ada sama timbangan. Faham? Itu perkara yang harus. Ataupun setengah yang harus, iaitu sesuatu yang bersilih ganti adanya. Tidak boleh ada pada suatu masa. Contohnya seperti gerak dan diam. Maka gerak dan diam itu adalah perkara yang harus, dan ia mesti ada pada, dan ianya ditetapkan pada tiap-tiap mungkin kejadian. Tiap kejadian akan ada dua hal, iaitu gerak dan diam. Sebagaimana manusia ada gerak dan ada diam. Tetapi gerak dan diam ini tidak boleh berlaku serentak, saling bersilih ganti. Itu yang dinamakan menetapkan setengah yang harus. Sebab layak bagi setiap orang, setiap makhluk mempunyai gerak, mempunyai diam. Dua-dua itu perkara harus, tetapi tak boleh berlaku serentak. Separuh. Jadi satu, hilang satu, jadi satu. Itu yang dikatakan setengah yang harus atas mungkin. Ialah jua yang memperbuat apa yang dikehendakinya pada tiap-tiap sesuatu, maka tidak boleh sesuatu perbuatan yang tiada pada pilihannya. Ini nak bagi tahu bahawa tiap-tiap kejadian yang berlaku di atas muka bumi ini bukannya kebetulan, tetapi semuanya sudah diaturkan, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam bahagian takluk iradah kita akan nampak. Kita akan nampak rangka kejadian setiap hal, daripada awal tiadanya sampai ada hinggalah tiada semula. Semuanya di bawah qabdah tanjizi hadis Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di dalam genggaman ataupun pemerhatian Allah Subhanahu wa taala, tidak ada suatu pun yang terlepas. Semuanya atas kehendak. Ini pegangan hidup kita. Maka kepercayaan orang Islam atas sifat iradah itu iaitu beriktikad dan percaya yang putus segala hal yang telah berlaku dan yang akan berlaku ialah mendapat ketentuan daripada Tuhan tentang rezekinya, umurnya, baik, jahat, kaya, miskin dan sebagainya. Serta wajib pula kita beriktikad manusia ada mempunyai nasib ataupun bahagian di dalam dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tansa nasibaka minad dunya. Okey. Jadi cerita kepercayaannya begini. Ini pegangan hidup namanya. Pegangan hidup duduknya dalam hati. Panduan hidup
Itu yang kita turuti. Okey. Yang dinamakan pegangan hidup kita bahawa tiap-tiap apa yang berlaku semuanya atas ketentuan Allah. Sama ada baik, sama ada buruk, rezekinya, umurnya dan sebagainya semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana ketika Tuhan menetapkan mahu menciptakan sesuatu, maka ditetapkan atasnya 6 perkara yang disebut sebagai mumkinatul mutaqabbilat. 6 perkara yang berlawanan, iaitu bila ditetapkan ada, ia menggantikan tiada. Asalnya ditetapkan ada, ganti daripada tiada. Asalnya tak ada, tetapi Allah tetapkan bahawa dia akan ada, maka wajib ia menerima ada. Bila? Ditetapkan satu masa, ganti daripada segala masa. Banyak masa. Anytime Allah Ta'ala boleh jadikan kita. Tuhan tetapkan satu masa. Tarikh lahir kita itulah masa yang Allah Ta'ala tetapkan. Tidak lebih, tidak kurang. Sebab itu orang mengandung tu ghalibnya 9 bulan 9 hari, tetapi ada juga yang 10 hari, ada juga yang 2 tahun, ada juga yang 4 tahun. Imam Syafi'i 2 tahun. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i sekurang-kurang mengandung ialah 6 bulan. Sebanyak-banyak selama-lama orang mengandung ialah 4 tahun. Dia bukan buat saja-saja, bukan main agak-agak, diteliti. Setiap orang mengandung dipantau. Orang yang haid sekurang-kurang haid 1 hari 1 malam. Sebanyak-banyaknya 15 hari. Yang biasanya 7 hari. Imam Syafi'i follow orang uzur. Dia buat kajian begitu. Dia tak ada PhD, tapi dia mengkaji. Alim orangnya. Faham tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu atas dasar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang tak sama. Ada yang anak ramai, ada yang anak sikit. Ada yang laki-laki semua, ada yang perempuan semua, ada yang selang bunga, ada yang tak berbunga. Ada juga macam-macam jenis. Itu semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh buat pilihan, kita tak boleh buat pilihan. Walaupun kita yang mengerjakannya, yang mengusahakannya, tetapi bukan kita yang menentukannya. Kita buat kerja malam, besok anak laki-laki tak, belum tentu lagi. Kita kata anak laki-laki, rupanya keluar perempuan. Okey lagi lah, laki-laki perempuan, laki-laki tidak, perempuan tidak, tu yang penting nanti. Tetapi Allah ciptakan juga keadaan seperti itu. Bukan kebetulan, semuanya atas ketentuan, mengikut masa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan masa, ditetapkan tempat. Satu tempat daripada segala tempat, macam-macam tempat Allah boleh tetapkan kita. Tetapi Allah tetapkan kita satu tempat pada satu-satu masa. Macam malam ini kita di Masjid Sungai Jaya. Bukan semua orang ada, walaupun kampung Sungai Jaya ni orang panggil dulu Sungai Eko dulu. Kenapa boleh jadi Sungai Jaya pula? Eko kan sedap. Sungai Eko tu, penduduknya mungkin lebih daripada 200 orang. Tetapi yang berjumpa malam ni tak sampai pun 100 orang. Adakah itu kebetulan? Tidak. Inilah yang dinamakan ketetapan. Setiap orang ditetapkan tempatnya. Jadi malam ni tempatnya di mana? Mungkin ada yang di sungai, di masjid Sawaring, ada yang di surau dan sebagainya. Ada yang duduk ngeteh, ada yang tengah main takraw dan sebagainya. Tetap satu tempat. Ditetapkan satu pihak ganti daripada segala pihak. Maknanya sama ada baik ataupun jadi orang jahat, ianya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Usul Tauhid susungan Syekh Muhammad Husin Taib, dia mengatakan begini, bahawa ketetapan untung nasib baik dan buruk itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak azali. Sebab itu kita perhatikan, jika orang itu ditentukan sebagai ahli neraka,
Kadang-kadang bermula daripada awalnya dengan amal ahli neraka sehingga sudahnya beramal dengan ahli neraka. Tetapi ada juga yang ditetapkan sebagai ahli neraka pada awalnya beramal seperti amal ahli syurga. Hujung-hujungnya beramal dengan amal ahli neraka seperti yang berlaku pada Barsisa. Pernah dengar cerita Barsisa? Seorang abid. Seorang abid yang beramal lebih daripada 300 tahun. Dia hidup pada zaman Nabi Musa, bukan zaman Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. 300 tahun. Dia beramal sampai boleh berjalan atas air, sampai boleh terbang. Dia punya handal. Kita berapa ratus tahun beramal? Ada 100 tahun, 100 hari pun tak sampai. Itu dia. Tetapi hujungnya mati kufur. Ada juga orang yang beramal seperti ahli neraka pada awalnya, tapi hujung-hujungnya beramal seperti amal ahli syurga. Seperti Malik bin Dinar. Malik bin Dinar. Dulu awalnya dia adalah peminum arak tegar. Hari-hari mabuk. Pagi, petang, siang, malam tungging-tungging. Setakat 1 barrel, 2 barrel tak mabuk dia. Faham? Setakat sebotol 2 apa sangat. Memang pemabuk tegar. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada suatu malam ianya berubah, esoknya menjadi orang yang soleh dan mendapat martabat sebagai aulia wali Allah, terkenal sampai sekarang, Malik bin Dinar. Begitu juga dengan Zunnun Misri, seorang penyamun dahulunya. Asalnya awalnya seorang penyamun, dengan izin Allah, takdir Allah, berubah satu malam, esoknya menjadi orang alim sampai sekarang. Mati dah. Dan duduk dalam martabat aulia, wali-wali Allah. Begitu juga dengan Ibrahim Adham. Begitu juga dengan yang lain. Itu menunjukkan bahawa ketentuan untung nasib baik ataupun buruk sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ianya dirahasiakan. Maka Allah kurniakan kepada kita dua. Yang pertama fikiran, yang kedua perasaan. Perasaan timbul keinginan untuk mendapatkan itu dan ini, akal pula beraksi mengikut sebagaimana yang kita inginkan. Jadi barulah datang yang dinamakan neraca timbangan baik buruk daripada amal manusia. Kerana manusia Tuhan kurniakan keinginan. Daripada keinginan timbul fikiran. Bila orang melakukan sesuatu yang bercanggah daripada fikiran, maka kita akan menghukumkan orang itu sebagai orang yang salah. Kalau orang itu melakukan sesuatu yang bertepatan sebagaimana fikiran, barulah kita kata orang itu adalah orang yang benar. Itu hukum syariat namanya. Itu hukum syariat, iaitu adanya akal, adanya keinginan. Barulah duduk yang dinamakan balik, taklif, menerima hukum syarak. Sebab tu orang gila tak dihukum. Yang dihukum orang yang waras sahaja. Ini panduan. Pegangan lain. Ini panduan. Panduan bergantung kepada hukum akal, bergantung pada pandangan akal, bergantung kepada timbangan neraca akal. Itu yang dinamakan panduan hidup. Sebab itu kalau kita nampak orang itu susah, kita tengok kenapa dia susah. Oh, malas kerja, memanglah susah. Kalau kita tengok budak itu bodoh, tak pandai belajar, kenapa? Dia tengok, oh malas rupanya, patut bangang. Ceritanya begitu. Kenapa budak ni cermelang? Oh rajin, malam-malam dia belajar. Faham? Itu namanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, panduan hidup, pegangan kita. Kalau rajin, berjaya. Malas, gagal. Rajin kerja, kaya. Malas kerja, miskin. Kan gitu. Faham? Itu namanya panduan hidup.
pegangan hidup, semuanya adalah milik semuanya adalah ketentuan Allah. Sebab itu dalam Islam, dalam usaha ada yang dinamakan tawakal. Apa makna tawakal? Menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hilang yang dinamakan kebolehan diri. Kebolehan diri. Sebab itu Abu Laits As-Samarkandi mengajarkan 7 kalimah. Sesiapa yang beramal dengan 7 kalimah dalam sehari-hari, maka sempurna hidupnya. Sempurna hidupnya sebagai orang mukmin. Okey, apa dia 7 kalimah? Ingat lagi 7 kalimah. Okey, tak ingat tak apa, saya bagi ingat lagi 7 kalimah. Banyak kali dah saya ulang. Yang pertama, bila melakukan sesuatu menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Nak hilangkan aku, bukan aku yang buat, semuanya dengan izin Allah. Hatta nak start kereta pun Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kekuatan, jangan kata nak start enjin kereta, nak melangkah ke kereta pun kita tak daya. Semuanya atas izin. Bismillahirrahmanirrahim. Siap buat sesuatu, ucap Alhamdulillah, Masya Allah. Kita serah kepada Allah, bukan aku yang menyempurnakan kerja, tetapi Allah yang sempurnakan. Alhamdulillah, serah puji pada Allah supaya hilang puji pada diri. Jadi tak adalah diri. Ikhtiar nampak rupa diri, hakikatnya bukan aku tetapi Allah yang mengaturkan, Allah yang mengizinkan. Kalau Allah tak izin, tak jadi walaupun kita dah rancang. Kan banyak kita rancangkan, tak jadi. Sebab itu bila jadi sebut alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Sebut insya-Allah. Okey, maknanya dengan izin Allah apabila berjanji sesuatu walaupun dalam tempoh yang dekat, kerana kita tidak tahu halangan-halangan, kita tidak tahu umur, kita tidak tahu mati bila masanya. Sebab syarat mati bukannya tua, syarat mati bukannya sakit, syarat mati adalah hidup. Kita hidup. Jadi bila-bila masa kita boleh mati. Walaupun sekejap lagi ni, lepas ni kita ada jamuan jangan balik dulu tahu. Apa nak cakap? Jangan. Ya cik, ya jangan. Insya-Allah. Takut tak sempat tengah sembahyang mati. Alhamdulillah. Okey, lepas sembahyang mati, masya-Allah. Kita tak tahu gitu tu. Faham tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Sebab itu dalam bab korban pun penting insya-Allah ni. Untuk menghilangkan yang dinamakan ta'yin. Korban yang dilakukan dengan ta'yin hukumnya seperti korban nazar, korban wajib. Tidak boleh dimakan walaupun sedikit dagingnya. Sebab itu bila ada lembu, nak pilih kambing, nak beli lembu, nak beli kambing, ni tak lama lagi kita raya korban ni, sebut insya-Allah. Cik nak cari apa cik? Nak cari lembu korban ke? Insya-Allah lah, kalau tak ada apa-apa aral nanti nak sembelih buat korban. Insya-Allah. Faham? InsyaAllah tu penting. Dah dapat lembunya. Ini lembunya je. Alhamdulillah. InsyaAllah lah. Kalau tak ada apa-apa aral, jadi korban lah dia. Kalau ada aral, tak lah. InsyaAllah tu penting. Sampai bila? Sampai pada sampai kepada hari jadinya. Ada beli lembu dahulu. Tambat kambing dahulu depan rumah. Sebab itu kaedah ajaran lama untuk menghilangkan subahah pada binatang korban. Kalau binatang kecil hendaklah dikuarantin selama 3 hari. Kalau binatang besar dikuarantin selama 7 hari. Faham? Tu yang kita beli dulu, letak tambat belakang rumah. Pak Min, tu lembu tu buat apa tu? Buat korban ke? Nak buat korban tu lembu tu. Tu namanya ta'yin. Wajib sembelih, tak boleh makan. Faham? Jelas ni dalam kitab Sabilal Muhtadin ada, Mata'al Badrin pun ada, cuma kita tak perasan. Okey, tu dia. Jadi kena banyak ucap insya-Allah. Apa urusan sekalipun kita serahkan izin Allah. Nak tunjuk bahawa kita ni tidak ada upaya, la tatakharraqu zarratan abadan
illa biiznillah. Tidak akan bergerak sesuatu zarah itu dengan sendirinya kecuali dengan izin Allah. Tapi kita tak nafikan, kita juga ada usaha yang Allah Ta'ala kurniakan. Cuma usaha kita ni bergantung atas izin. Bergantung atas izin, bukan kita punya mutlak. Bukan kita punya mutlak. Sebab itu ucap bismillahirrahmanirrahim, minta izin dengan Allah. Okey, minta izin dengan Allah atas kurniaan yang kita ada. Selesai, alhamdulillah, kita pulangkan kembali kepada Allah yang mengurniakan kepada kita kekuatan, keupayaan melakukan sesuatu. Okey, kemudian sebutlah haula wala quwata illa billah. Okay. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk kita meninggalkan kemaksiatan dan tiada upaya untuk kita melakukan ketaatan kecuali Allah. Faham? Itulah haula wala quwata illa billah. Bila dengar khabar baik dan sebagainya, sebut la haula wala quwata illa billah. Bila mendengar khabar yang buruk, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita serahkan. Semua ni adalah pinjaman, bukan kita punya. Maka kita serah kembali kepada Allah. Itu namanya reda. Tidak merasa memiliki, tetapi cuma rasa diberi pinjam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi nangis juga. Okay. Rasulullah pun menangis ketika kewafatan anaknya Sayyidina Ibrahim. Rasulullah menangis. Menangis. Faham? Itu lumrahlah fitrah. Kehilangan. Kemudian itu yang keberapa dah tu? Ia sembuh. Kemudian ucapkanlah astaghfirullah. Okay, astaghfirullah, minta ampun hari-hari, dan ucapkanlah la ilaha illallah setiap hari. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nak buang kita punya aku. Memang Tuhan beri kita usaha, Tuhan beri kita kekuatan, keupayaan melakukan sesuatu, tetapi semuanya itu berkait dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Tuhan kata wala wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, walaupun kamu sibuk mencari kekenangan, keuntungan, kekayaan di akhirat, wala tansa ocolali, jangan kamu lupa nasibaka minad dunia, nasib kamu di atas dunia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nasib itu tidak akan dapat semata-mata kita pulangkan kepada ketentuan takdir daripada Tuhan jua, jika kita tidak berusaha dan berikhtiar dengan sebaik-baik usaha dan ikhtiar. Ini namanya hukum akal. Ini namanya hukum akal, panduan hidup. Sebab itu kita ada panduan hidup. Kita ada pegangan hidup. Kita ada panduan hidup. Kita ada cara hidup. Dia ada 3 tu. Yang dinamakan pegangan hidup itu yang dinamakan ilmu tauhid, ilmu i'tiqad, ilmu keyakinan bahawa semuanya adalah milik Tuhan. Itu kita kena pegang betul-betul. Kemudian panduan hidup, iaitu apa yang dipandu oleh akal, apa yang dipandu oleh perasaan, berpandukan kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi ajarkan, itu namanya panduan yang turun daripada Quran, yang diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu panduan. Nak sesuatu kena usaha, nak apa kena usaha. Sebab itu berlaku perdebatan di antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. 2 orang guru, murid. Imam Syafi'i murid kepada Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Bahawa sesungguhnya setiap sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun kita berusaha sebagaimana sekalipun, kalau bukan milik kita, dia bukan milik kita. Dan kalau kita tidak berusaha pun, kalau dia menjadi milik kita, dia kekal menjadi milik kita. Okey, ini perbahasan dua orang yang duduk dalam dua martabat keimanan yang berbeza. Okey, kata Imam Syafi'i tidak. Kata Imam Syafi'i, aku berpendapat bahawa sesuatu itu mesti diusahakan. Jika tidak diusahakan, maka dia tidak akan berjaya. Kalau nakkan sesuatu, kena usaha. Tak usaha, tak dapat. Kata Imam Malik, buktikan. Kata Imam Syafi'i, baik, aku buktikan. Kata Imam Syafi'i, aku teringin nak makan anggur. Kata Imam Syafi'i. Maka dia pun pergilah kerja kat ladang anggur seharian. Maka petang itu pun dia dapat upah anggur. Dia pun balik dengan gembira berjumpa dengan gurunya, mengatakan bahawa dia sudah, pendapat dia betul. Okay, sampai saja depan Imam Malik, Imam Malik senyum. Okay, Imam Malik senyum. Okay, apa yang kamu mahu ceritakan kepadaku, wahai Syafi'i? Kata dia, pendapat aku benar, Tuan Guru. Aku nak makan anggur, jadi aku kerja, aku dapat makan anggur. Kalau aku tak kerja, aku tak dapat. Kata Imam Malik, aku juga pagi tadi teringin nak makan anggur, tapi aku tak kerja kat kilang anggur. Tak kerja kat ladang anggur. Aku buat kerja macam biasa, aku mengajar macam biasa. Dan petang ini kamu bawa anggur untuk aku. Jadi pendapat aku pun betul juga. Kalau sesuatu tu Allah Ta'ala dah tentukan untuk kita, kita tak usaha pun dia akan datang juga. Ini dua martabat yang berbeza. Imam Syafi'i pada masa itu masih di martabat awam. Masih berpandukan kepada akal semata-mata. Berpandukan kepada syariat semata-mata. Imam Malik dia sudah duduk pada makam hakikat. Sesuatu itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Okey, dia yakin. Duduknya pada ilmu hakul yakin. Okey, sebenar-benar yakin. Kalau dia nak, Allah Taala akan beri. Bukan dia tak kerja, bukan dia tidur, tak, dia buatlah kerja yang lain. Okey, faham? Imam Syafi'i tak, dia makam syariat. Nak kena usaha. Dan dua-duanya tidak salah, bergantung kepada makam dan kedudukan iman masing-masing. Kalau macam kita orang awam, tanda kita orang awam, kita masih susah hati. Susah hati kalau tak ada duit, susah hati kalau tak cukup duit, susah hati. Maka kita orang awam, duduknya pada makam pendapat Imam Syafi'i tadi. Nak sesuatu kena usaha. Kalau tak usaha, tak berjaya. Kalau nak berjaya, nak pandai, kena belajar. Kalau tak belajar, tak pandai. Kalau nak kaya, kena usaha. Tak usaha, tak kaya. Tu. Masih duduk pada makam itu. Makam syariat. Faham? Sebab kita masih susah hati lagi. Okay, ni nak naik sekolah, lepas naik sekolah nak raya, anak nak sekolah, cucu nak sekolah, kepala pening. Duit tak cukup. Makam syariat. Kena kerja. Taklah kalau dah rezeki lah duduk tidur. Itu bukan, itu pembohong namanya. Okey, itu sesat. Faham? Makam Imam Malik dia lain. Dia tidak pernah risau dengan dunia. Ada, tak ada, sudah. Sebagaimana Nabi SAW balik sembahyang subuh, balik ke rumah, wahai Aisyah, apa benda yang kita boleh makan hari ini? Tiada apa-apa ya Rasulullah, kalau tak ada kita puasa. Boleh. Kita tak ada makan apa bagi duk buat. Wah, syariat lagi. Kena usaha. Boleh faham tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Martabat itu panduan hidup. Okey, dan pegangan hidup. Maka hendaklah dipaham baik-baik dalam masalah ini adalah manusia itu telah disuruh berikhtiar, mencari, bekerja, berusaha, berbuat baik, beramal soleh. Demikian juga dilarang sebaliknya. Maka wajiblah manusia taat dan menyempurnakan segala titah perintah itu serta berhenti daripada mengerjakan segala larangannya. Itu dah diperintahkan. Sebab kita masih bekerja gunakan akal. Jadi akal kita masih lagi berfikir, akal kita masih lagi memikir. Maka hukumnya pada masa itu duduk pada hukum akal. Okey, habis.
Pendek kata, umat Islam bersungguh-sungguh berharapkan kemajuan di dalam dunia dan akhirat, maka hendaklah berjalan atas kaedah menjunjung titah perintah Tuhan dan menjauhi segala tegahannya, kemudian baru bermohon dan berserah kepada Tuhan. Kita tak sampai lagi, sebab taharah kita pun masih taharah yang pertama. Kita baru bersihkan martabat yang pertama. Taharah ada berapa martabat, Mam? Taharah ada 4 martabat. Kita baru duduk martabat yang pertama. Paling-paling pun yang kedua. Yang pertama, taharah yang pertama iaitu membersihkan diri daripada hadas dan hubus. Hadas besar, hadas kecil, perkara-perkara keji, perkara-perkara cemar. Wuduk, mandi wajib dan sebagainya. Taharah yang kedua, menyucikan 7 anggota daripada maksiat. Dah berjaya belum? Dok lagi. Belum lagi yang ni. Sebahagian boleh. 7 anggota, mulut, mata, telinga. Mata, mulut, telinga, hati, mulut, mata, telinga, perut, kemaluan, tangan, kaki. Mulut mungkin dah. Kadang-kadang belum. Time kita baik, baiklah. Mulut okey lagi. Time kita tak baik, kena jam je. Keluarlah semua sekali. Yang dalam perut lah, hapus semua sekali. Dalam kain, habis semua sekali kita keluarkan. Okay, marah punya pasal. Kan? Mulut tu. Time kita baik, tak ada benda. Time kita tak baik tu. Tu maksiat yang pertama tu. Tu maksiat yang pertama. Anggota yang pertama, mulut. Okay? Ini nak azan dulu ke macam mana ni? Dah azan dah ni? Azanlah dulu. Azan dulu. Azan dulu. Allahu Akbar.
التامة والصلاة والسلام والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأس المقام المحمود الذي وأنت إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Itu taharah yang kedua. Itu dalam kitab Sirus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Palembang. Okey, taharah pertama khubus dan hadas, taharah yang kedua membersihkan 7 anggota. Okey, itu pun kita tak settle lagi. Kita masih lagi dipengaruhi oleh akal, dipengaruhi oleh fikir, dipengaruhi oleh perasaan. Bila kita masih dipengaruhi oleh akal, dipengaruhi oleh perasaan, maka hukum kita adalah hukum syariat. Kita tak boleh berhukum dengan hukum hakikat sebab kita masih lagi ahli syariat. Jadi kita masih pegang hukum, nak berjaya kena usaha, nak makan kena kerja. Kalau tidur je tak jadi apa. Betul? Itu hukum syariat je begitu. Sebab kita masih dipengaruhi oleh fikiran, dipengaruhi oleh perasaan. Mulut, mata masih lagi pandang yang bukan-bukan, masih inginkan yang bukan-bukan. Nampak proton keluarkan S70, hati teringin. Bila aku nak dapat? Contohnya begitu. Masih ada perasaan pada dunia, maka pada masa itu hukum kita adalah hukum dunia. Tak boleh hukum hakikat. Hukum hakikat hanya orang yang sudah tidak memikirkan dunia, yang dipikirkan adalah hakikat. Hakikatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu dia. Jadi tak boleh sambil likap suria, sambil isap suria, sambil minum kopi. Wah, aku sudah sampai makam, dah tak payah sembahyang. Itu zindik sesat, ngapusi wong macam ni. Okey, faham? Habis. Kemudian taharah yang ketiga, menyucikan hati daripada sifat-sifat mazmumah. Okey, syirik-syirik khafi. Okey, membersihkan hati daripada syirik-syirik khafi. Itu taharah yang ketiga. Masih suka dipuji? Apa perasaan bila dipuji? Masih berbunga-bunga hati? Masih terasa kalau dikeji? Masih terasa kalau difitnah? Masih terasa kalau dianiaya? Masih marah lagi? Tak puas hati? Menunjukkan kita adalah orang syariat. Hati kita belum lagi kepada Tuhan. Hati kita masih lagi pada dunia. Sebab kita masih sukakan dunia. Sebab kita masih memikirkan dunia. Tak boleh pakai gini ni, nanti orang kata apa. Tak boleh buat gini, nanti orang kata apa. Walaupun benda tu tidak bertentangan dengan syarak. Okay. Yang keempat, membersihkan fikiran daripada memikirkan selain daripada Allah. Itu lagilah tak sampai lagi, saya pun tak sampai, yang kedua ketiga pun tak sampai lagi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nak bagi tahu, walaupun pegangan hidup kita semuanya Allah, itu pegangan, itu kita masukkan dalam hati. Kita belum makrifah lagi sebenarnya. Kita belum makrifah hakiki, kita baru makrifah akli. Meyakini bahawa tiap-tiap kejadian ini ketentuan Allah. Itu akal kita yang yakin. Hati belum lagi. Sebab hati kita masih dipengaruhi oleh perasaan, masih dipengaruhi oleh fikiran. Jadi kita tak boleh berhukum sebagaimana orang yang sudah makrifah hakiki, iaitu benar-benar mengenal Allah, yang sudah sampai kepada makam syuhud, wahdatu syuhud, mengesakan Allah pada pandangan. Pada masa itu tidak ada dunia lagi dalam fikirannya, tidak ada dunia di dalam hatinya. Yang ada hanyalah Allah. Duit banyak, infak. Harta banyak, infak. Kerja susah, dapat rezeki banyak, infak. Macam Saidina Osman, macam Saidina Abdul Rahman bin Auf. Ada disimpan harta? Tak ada. Duit banyak. Kalau boleh nak miskin, tapi tak boleh miskin. Kaya juga. Diinfakkan selagi ada. Itu barulah kalau tak kerja, barulah menyerah diri kepada Allah semata-mata. Seperti Ibrahim Adham, dia dah tak ada keinginan dia, yang ada hanyalah keinginan mahu bertemu dengan Allah. Maka pada masa itu sudah tidak ada guna akalnya, sudah tidak ada guna ikhtiarnya. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh lagi. Kita tak boleh lagi, sebab kita masih berfikir-fikir, kita masih berangan-angan, maka hukum kita masih hukum fikir,
hukum kita masih hukum angan. Jadi sebab tu kita nampak orang baik, bila orang baik kerana dia berkelakuan baik, bila buat jahat kerana dia berperangai jahat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi pegangan kita bahawa semua kehendak Allah. Pegangan kita semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Jadi kita kena buat sesuatu dan redha atas sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu baru namanya percaya ataupun yakin Allah itu bersifat iradah. Kita susah. Jangan kata kenapa aku ya Allah yang kau pilih jadi susah, kenapa bukan orang lain. Tidak. Allah Ta'ala menentukan sesuatu atas hikmahnya. Allah Ta'ala menentukan sesuatu atas jalannya. Semuanya atas pertimbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas zalim ataupun aniayanya. Begitu. Okay, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa rumah aku yang kena banjir? Kenapa rumah orang lain tak kena? Ya memang kena banjir. Lepas tu dapat 2,500, dapat 1,500, macam-macam setengah-setengah lah. Kan nikmatnya itu gitu. Okey, habis rumahnya roboh dibuatkan rumah. Ada sahaja nikmat yang mendatang. Tiap sesuatu ada balasan sesuatu jika kita redha. Jika tidak balas di dunia, Allah Taala akan balas di akhirat dengan Jannatul Firdaus insya-Allah. Cukup setakat ini. Ada soalan? Cukup? Ada balik mersing. Tak ada soalan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum